Okey, kalau rakan-rakan boleh tengok share screen saya tu, jam saya dekat bawah dah 8.11, jadi saya mulakan teruslah, tak kisah pun berapa orang pun, just apa orang kata, sharing santai-santai je. Rasa macam dah lama tak buat sharing dengan kawan-kawan, jadi saya buatlah sesi malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Jadi sebelum kita meneruskan sesi perkongsian pada malam ini, bagi yang beragama Islam, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam boleh bertafakur dan berdoa mengikut fahaman masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sound check sekejap. Boleh dengar suara Ina dengan jelas ya? Jelas. Okay, jelas Ina. Alright, terima kasih. Okey, so dah lama sebenarnya Ina tidak bersiaran di bawah Share and Learn with Cikgu Ina ni. Jadi terpanggil lah nak buat sharing. Pada awalnya cadang nak buat minggu pertama, tapi fikirkan balik, minggu pertama orang baru bercuti, jadi tangguh minggu kedua dan kata cantik minggu ni lah, sebab at least kita refresh balik tentang Google Docs ni. At least by next week kita boleh praktikkan terus. Okay, yang mana nak guna, nak cuba guna, jadi boleh lah. Jadi untuk malam ini lebih kepada perkongsian tips and tricks Google Docs. Okay, jadi macam biasalah pengenalan diri bagi rakan-rakan yang rasanya ramai yang dah mengenali saya, ada yang belum mengenali saya. Okay, saya Nora Zalina binti Muhammad Ghazali, boleh panggil saya Cikgu Ina Ghazali. Jadi saya merupakan guru penyiaran Spestari di SMK Sri Tangkak, merupakan seorang Google for Education Certified Trainer, Certified Educator Level 1 dan Level 2. Saya juga merupakan dreamer influencer, GWFE champion, Applied Digital Skill Ambassador dan juga GEG Tangkak Leader. Okay. Okay, nak go through cepat je. Okay. Jadi ini adalah senarai semak apa yang kita akan tengok pada malam ini, insyaAllah. Yang pertama ialah offline setting. Offline setting ni maksudnya kebiasaannya kita guna Google Docs, Google Sheet, apa-apa Google Workspace ini kita memerlukan talian internet. Tapi sekarang ini Google dah buat sedikit penambahbaikan, bukan sedikit sebenarnya, banyak penambahbaikan. Antaranya ialah kita boleh edit kita punya file dalam mode offline. Maksudnya tanpa talian internet kita masih boleh edit kita punya dokumen, kita punya sheet, kita punya dokumen lah, the whole documents. Dan nanti bila kita back into lines, dia akan auto update, dia akan auto save. Jadi tak perlu risau. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita akan tengok menu-menu yang di atas ini. We will go through, mungkin tak pergi to details, tapi saya lebih kepada menu insert ni, di mana kita akan tengok cara hasilkan carta organisasi, and then watermark, header footer, table of content. Okay, next is kita nak tengok sedikit tentang voice typing. Ini yang paling menarik lah dalam Google Docs. Kemudian go through sedikit tentang smart chips, dan saya nak kongsi tentang add-ons ini, add-ons Closey It. Okay, yang ini yang paling best lah, yang bawah ni, atas-atas ni pun best juga. Alright, jadi boleh kita mulakan terus ya. Okay, seperti yang Ina selalu share, setiap kali perkongsian Ina, apa-apa saja tajuk Google Workspace ini, kalau contoh Google Site, Ina mesti sentuh Google Drive. Kalau Ina buat perkongsian Google Sheet, Ina mesti sentuh Google Drive. So untuk Google Docs ini juga, Ina akan sentuh juga Google Drive. Mengapa? Sebab Google Drive ini dia seperti, kalau bagi Ina lah, it's the heart of the Google. Apa sahaja dokumen kita semua simpan dalam Drive. Jadi kita perlu juga mengenali tentang Google Drive ini. Okey, sebagai contoh,
Ini adalah paparan Google Drive Ina. Kenapa dia mesej ni? Kita refresh sekejap. Assalamualaikum Mina, nak tanyalah. Ya, boleh Kak Mazlah. Google Drive kita ni, adakah dia ada limit ke no limit at all? Kalau kita guna MOE, kita akan dapat 15 terabyte. Dahulu dia kata dia bagi kita unlimited. Dulu unlimited. But now mereka dah maklumkan kalau tak silap Ina 15 terabyte. Terabyte tu besar. Sangat besar. Jadi memang sangat cukup lah untuk sepanjang perkhidmatan kita ini. Tetapi kalau kita guna Gmail hanya 15 GB. Kalau kita guna akaun biasa. Okay, macam yang sekarang ni yang terpapar dekat sini, ini adalah akaun e-didik Ina. Ina guna e-didik. Okay, kalau rakan-rakan boleh tengok kat sini. Okay, saya tekan ni, gear setting ni. Saya pergi pada setting, dekat sini dah tunjuk dah berapa total storage yang saya dah guna. So untuk saya punya e-didik ni saya dah guna 5.92 GB, terdiri daripada dalam Google Drive 3.19, dalam email 169.1 MB dan foto 2.56. Ini untuk saya punya e-didik lah. Okay. Saya suka rakan-rakan sentiasa pergi dekat setting ini dan tolong tik butang ini. Yang pertama, convert uploads. Okay, dia akan uploadkan file itu kepada Google Docs editor format. Maknanya file Word kita, apa-apa file Microsoft kita, Word, PowerPoint, Excel, bila dimasukkan dalam kita punya Google Drive, dia akan terus convert. Jadi memudahkan untuk edit. Tapi saya faham, ada juga rakan-rakan yang memaklumkan pada saya yang Ina setting dia lari. Betul, setting dia memang akan lari sedikit. Jadi kalau rakan-rakan pula rasa macam tak nak convertkan dia, saya nak convert secara manual, so untick yang ini. Tapi kalau saya akan check lah. Okay, yang kedua yang ini, offline ini. Pastikan rakan-rakan tick ini. Jadi nanti kita boleh akses kita punya Google Drive ini walaupun tanpa talian internet. So ini pastikan kita check dan kita done. Okay. How to create Google Docs? Macam mana nak buat Google Docs? Okay, untuk case ini katalah saya masuk dalam folder saya, share and learn, school holiday, saya ada Google Docs. Okay, macam mana nak buat file Docs? Tekan new. Okay, tekan plus new ni, kemudian ambil Docs. So automatic dia akan buat file yang baru. Okay, yang first saya nak tengok pada ini, offline setting. Satu ialah tadi yang saya tunjuk di Google Drive. Yang kedua ialah offline setting pada file kita, dokumen kita ini. Okay, yang pertama, macam biasa, anak kita lahir, kita bagi nama. Dokumen kita create, kita kena bagi nama dekat dia. Kalau tidak, dia untitled sampai ke sudah. Okay, jadi kita bagi nama. Katakan nama untuk kali ini, saya bagi katakan saya bagi nama ni. So dia akan auto save. Save dekat mana? Save dekat drive. Drive kita. Okay. So dekat sini. Okay. Kalau rakan-rakan perasan dia tulis this document is ready for offline use. Maksudnya bila saya dalam mode on offline pun saya boleh edit lagi. Tapi ni saya tak boleh tunjuk contoh lah. Kalau saya tutup saya punya wifi ni, jawabnya dengan kita-kita semua disconnect. Okay. Cara kedua ialah, okay, untuk semak sama ada betul ke ni dah offline, rakan-rakan boleh check dekat file. Okay. Okay, tekan juga ini, make available offline. So dia akan document is now available offline. So saya check balik, dia dah tick dekat sini. Okay, so inilah dia antara butang yang wajib untuk kita tekan
setiap kali kita buat dokumen kita. Ini untuk kita double check lah, walaupun tadi dekat dalam Google Drive kita dah settingkan untuk offline tu, tapi untuk documents ni pun why not kita untuk secure, kita check dekat file dan kita ambil ini make available offline. Jadi untuk yang pertama ni dah settle. Okay, so Ina dah settle yang topik pertama. Kalau Ina laju, mohon untuk slowkan Ina. Boleh angkat tangan ke, buka je mic tu, cakap je. Ina laju sangat, Ina pelan sikit. Okay. So now kita nak pergi dekat ini, menu insert. Right. So kita pergi sekejap lah, dekat file ni ada apa? Ada share, new, open, make a copy. Okay, ni download, nanti hujung nanti Ina akan cerita pasal download ini. Okay, version history. Okay, nanti Ina akan tunjuk juga apa yang ada dekat version history ni. Okay, ni tu kalau nak namakan, ni nak move, kita nak pindahkan file ini ke folder lain. Alhamdulillah. Okay, lebih kepada yang ini sebenarnya, kalau kita nak setting kita punya page. Alright. So dekat sini kita boleh pilih sama ada portrait ataupun landscape. Kita boleh setting margin kita dan kita juga boleh page color. Kalau page color tu masa the whole paper will turn to red lah kalau buat masa ni yang Ina pilih tadi kan. Jadi Ina nak tukar balik, kita ambil je white. Okay. So itu untuk file. Untuk edit, biasalah undo, redo, cut, copy, paste without formatting ni semua sama juga macam di Word. Okay, dekat view, okay, print layout, mode, ini tak ada apa. Okay, now kita pergi dekat insert. Okay, dekat insert ini, kita boleh insert image, okay. Sebenarnya kalau rakan-rakan tengok, kita boleh imagine lah. Kalau ayat ni contoh, image upload from computer, maksudnya kita ambil gambar dari komputer kita. Kalau search the web, kita cari dekat internet. Kalau drive, maksudnya ada dalam kita punya Google Drive. Kalau photos dalam kita punya Google Photo. Okay, by URL ini kalau kita ada pautan. Kemudian ini kamera. Kita ambil gambar depan-depan. Okay, kata kita ambil search the web. Okay, katakan dekat sini saya ambil contoh, saya type Merdeka. So dia akan keluar gambar kat sini. So I can choose apa saja gambar saya nak. So saya tekan, saya just tick insert. So gambar ini akan masuk dalam saya punya dokumen terus. Okay, dekat sini bila kita tekan gambar ini, kita boleh alignkan dia. Kita nak dia center ke, kita nak dia right align, left align. Okay, ataupun kita nak ini inline ataupun wrap ataupun break text. Kita kat sini kalau kita tengok gambarnya pun kita akan faham. Kalau break text tu maksudnya jika ada teks, nanti gambar ini akan macam memutuskan teks itu. Di sebelah dia tak ada apa-apa. Kalau yang ini behind text, maksudnya gambar di belakang teks. Dan yang ini gambar di hadapan teks. Kalau kita tekan yang 3 ni boleh size and rotation, adjustment, all image option. Okay, size rotation kita boleh rotate. Kat sini kita boleh pilih text wrapping yang tadi je lah, yang ini text wrapping ni. Kemudian kita boleh recolor. Tak nampak dah bawah kan. Okay, contoh saya boleh tukar dia warna hijau. Saya nak tukar light kan. Okay, pun boleh. Kalau saya tak nak, saya undo je. Okay, ini untuk insert image. Alright. Ini adalah insert table. Okay, kata saya tambah 3 table. Kalau nak tambah line bawah, boleh tekan saja dekat kita punya keyboard tu button tab. Okay, saya nak isi ini nama penuh, nama sekolah. Okay. Okay. Saya nak
Betul, okay, dalamnya ada dalam berapa belas orang, tak apa. Okay, apa saya nak rakan-rakan buat ialah saya akan share. Okay, bagaimana nak share? Tekan share ni. So, yang ini saya akan ambil anyone with the link lah sebab domain kita tak sama. Okay, anyone with the link can edit. Okay, so saya copy link, saya letak dekat ruangan chat. Saya nak rakan-rakan klik dekat pautan yang saya bagi tu, dan saya nak rakan-rakan fill in dekat sini. Okay, nama penuh, nama sekolah, negeri kelahiran. Ni saja-saja je ni. Split around. Okay, tak ada siapa masuk lagi, tak ada siapa klik pun link. Saya sorang-sorang aja. Yeay, seorang dah masuk. Okay, ni kita boleh edit tau. Kita boleh boldkan, kita center dan kita boleh okay. Type je tak apa. Alright. Saya takkan duduk lama kat sini. Ada reason kenapa saya nak minta rakan-rakan type ini. Okay. Nah, maksudnya once you give the link, semua orang boleh itulah masuk lah. Bergantung pada Kak Mazlah, kita bergantung pada kita punya ni. Ni lah. Adakah kita ambil editor atau kita ambil viewer? Kalau saya pilih viewer tadi dan saya copy link, maksudnya rakan-rakan hanya boleh view saja. Tak boleh edit apa. Alright. Kalau ambil komentar, nanti ada apa ni, box komen dekat tepi. Kita hanya boleh komen sahaja. Macam contoh, anak murid kita bagi dia buat tugasan, menaim apa semua dalam Google Docs, and then dia share link dengan kita, tapi dia lantik kita as komentar. Jadi kita hanya boleh komen je lah. Kalau edit ni, semua orang boleh edit. Begitu. Cuma pastikan inilah. Kalau macam saya, okay, yang ini e-didik sebab sekarang ni, yang ini saya guna akaun e-didik saya. Kalau kita biasanya Ministry of Education. Kalau rakan-rakan sekolah saya yang ada kat sini, dia tahu. Saya memang paksa semua orang guna akaun MOE. Saya memang nak membudayakan delima dekat sekolah. Jadi saya akan paksa diorang guna akaun MOE juga. Walaupun diorang akan hantar email kat saya minta nak share, saya tak bagi. Alright. Itulah dia. Okay. Terima kasih pada yang dah isi ni. Nanti kita tengok kenapa saya minta rakan-rakan isi. Okay. Kalau kat sini, hasilkan carta organisasi. Okay. Dekat insert ni, cara nak hasilkan carta organisasi, kebiasaannya kita akan kalau dekat words ke kan, kita akan create satu-satu, masukkan table, masukkan satu shape. Lepas tu nanti sekarang bila kita enter bergerak semua kan. So untuk Google Docs ni, dalam Google Docs ini, cara untuk kita buat carta organisasi ialah kita guna drawing. Okay, so drawing, saya ambil new. Alright. So dia akan keluar begini, jadi okay, kebiasaannya kita akan ambil shape kan. Yang ini. So shape ni kita boleh tukar warna, kita boleh add on warna, line dia, line hitam, kita boleh tebalkan garisan dia, nanti dia macam ni. Okay, then kita boleh tambah teks. Teks ni kalau dia panjang sangat dan kita kecilkan. Okay, sebagai contoh, mana teks saya hilang tadi? Okay. Ini saya masukkan. Saya boleh okay, contoh ni. Alright. Saya boleh juga nak cepat. Saya copy je lah. Copy je lah. Saya copy. Saya paste.
Satu. Saya paste lagi. Saya paste lagi. Okey. Yang ini pun masuk dalam. Ini pun saya nak copy. Saya paste satu. Saya masukkan. Nampak macam Ina lecehnya. Kenapa dia tak boleh add text terus? Okey, nantilah akan okay. Dia memang macam tu. Dia susah-susah dahulu. Senang kemudian. Kenapa dia senang kemudian nanti nak tunjukkan. Okay, katalah ni TPK1. TPK ham. TPK pokok. Okay, ni dah siap. Belum siap lah. Nak buat garisan kan. So kita ambil line. Ni. Dia akan, contoh ini akan buat. Okay, kita ambil line lagi. Ni. Okay. Tak cantik. Anggap lagi straight Nak ni pun susah juga ni. Okay, ambil line. Ini. Terus, sorry. Okay. Dia akan terus pergi dekat joining point tadi. Ini kita tarik tepi. Line. Ini akan pergi ke sini. So kita tahu dah dia tak straight. So kita straightkan dia. Ni kita panjangkan. Okay, let's say ini kita punya carta. Dan kita tekan save and close. So carta kita akan terus masuk macam ni. Dia akan jadi seperti image. Kita boleh kecilkan. Kita boleh besarkan. Okay, ini sekarang ni dekat center. Ini nak align center. Kalau contoh kita ada perubahan. Alamak macam silap lah ni. Jadi kita sama ada kita double click atau kita tekan edit. So bila kita tekan edit tu, dia akan masuk balik dalam kita punya drawing tadi. Okay, so kita edit lah dalam ni. Katalah tiba-tiba ada penambahan lagi kan. Okay, ada penambahan lagi satu dekat bawah. Sorry. Ada penambahan lah kata kat bawah ni. So, kita tekan je save and close. Jadi akan ada. Nak tarik panjang. Nak kecilkan. Nak kecilkan. See? Kebiasaannya, kalau biasa kita buat carta organisasi secara biasalah. Kita guna satu-satu shape tu. Kita kena groupkan dia. Yang ni kita tak payah group. Dia dah jadi sebagai satu image. Yang pastinya, yang bestnya image ini kita boleh edit. Right. Okay. Yang ini dapat idea tak? Kalau dapat idea, boleh tekan raise hand. Maksudnya dapat idea tu lebih pada faham, dapat idea, okay, thank you. Alright. So kita check, ini sudah. Okay, hasilkan carta organisasi. Ina minta maaf kalau nampak macam rushing kan. Tapi sebab Ina nak betul-betul solid 1 jam itu, rakan-rakan dapat at least tips and tricks dalam Google Docs ini. Dan Ina memang ambil poin-poin yang rakan-rakan boleh guna dalam kita punya kerja buat kita. Okay, next. Watermark. Kalau rakan-rakan perasan, pada file Ina ini pun ada gambar ni. Ada gambar kat belakang ni. Kat sini pun ada. Ini muka surat 3, ini muka surat 4. Muka surat 5 pun ada. Muka surat 6 pun ada. This is what we call watermark. Okay, bagaimana nak buat watermark ini? Okay, pergi dekat insert. So kita masih dekat insert kan.
So boleh pergi dekat sini. Watermark ini adalah feature yang baharu. Antara feature baharu yang di-update dalam Google Docs. Okay. Boleh, nanti saya bagi, saya akan edit video ni, jangan risau. Saya akan share. Okay, saya sekali lagi Saya tekan insert, saya tekan watermark. Dia akan ada dua. Satu, kita nak watermark image. Image yang macam tadi saya punya contoh tu. Ataupun kita boleh watermark text. Okay, contoh kalau image. So saya select image. Rakan-rakan tengok dia sama je selalu dia. Kalau kita punya slide ke, dia punya benda ni sama. Fotos, Google Image, bio, okay, upload. Okay, contoh saya nak upload daripada komputer saya. Katakan saya ambil ni Google Docs kan. So, saya ambil ni. See? Dah ada dekat belakang ini. So dekat sini saya boleh scalekan dia. Saya nak size dia macam mana? Saya nak dia kecil je. Kalau kecil macam yang rakan-rakan nampak, kecil je. Atau saya nak dia 150 besar. Okay. Atau saya nak kalau auto is 100% lah. Okay. Ini kita boleh. Okay. Faded. Kalau saya antik, dia tak faded. Okay. Maksudnya tadi logo Google Docs ini kan warna biru, jadi kita akan nampak petepek warna biru macam tu. Tapi biasanya watermark ni kita nak dia macam bayang-bayang sahaja. Jadi kita akan ambil faded. Nampak faded je. Okay, kita cuba tengok dekat more option ini. Dekat sini kita boleh juga kalau nak buat adjustment transparency dia macam mana, brightness, kita nak gelap ke, kita nak terang ke. Ni kita boleh adjust lah. Kalau kita tak nak ambil faded tu teruskan. Kalau saya nak lagi kontra, tak nak bagi nampak, then kita main-main dekat adjustment ini. Ataupun macam tadi, kita boleh recolor. Dah tahu Google Docs warna biru, gatal, tak nak, saya nak warna merah. Dan tukarlah. Okay, kat sini dia ada light one, then dia begini. Ini adalah untuk watermark image. So katakan ini saya tekan done. Okay, jadi kalau sekarang ni saya dah dua muka surat kan. See, muka surat pertama pun ada watermark saya. Muka surat kedua pun ada. Ada watermark ini. Okay, ini kalau kita buat image. Okay, macam mana kalau kita buat watermark text? Okay, contoh saya ambil insert, watermark. Saya ambil text. So saya masukkan teks kat sini. Adalah sulit. Dekat sini transparency. Nampak atau tidak. Okay. Nak diagonal ke, nak horizontal. Okay. Ini size. Dia ada size auto. Okay. Kita boleh bold. Boleh italic ataupun kita boleh tukar warna. Boleh. Main-main je dekat sini. Okay. Biasanya kita buat, nak buat kelabu pun boleh. Mainlah transparency ni. Okay, katakan gini, so saya done. So ini adalah watermark. Jadi kalau kita ada dokumen yang memang kalau boleh kita tak nak orang copy kita punya kan. Jadi kita letaklah watermark kita. Watermark ni memang tak boleh orang luar edit. Dia akan ada tertulis dekat situ. Contoh kalau nak tulis nama kita, saya nak tulis nama saya, Cikgu Ina Ghazali. Saya tulis lah dekat saya punya dokumen tu. Jadi inilah cara bagaimana nak buat watermark dekat insert dan watermark. Okay, done. Wah, saya rasa masa kereta api saya bercakap sekarang ni. Okay, next. Header and footer. Header and footer ini pun antara elemen yang macam kalau macam saya suka sebab sama juga macam watermark, dia menunjuk dia nanti setiap page ada header and footer itu, kemudian dia macam menunjukkan yang itu adalah file kita lah. Okay, so bagaimana kita kan insert dan pergi pada headers
and footers. So kata saya ambil header. Ingat, head atas, foot bawah. Okay, so kat sini contoh saya masuk. Rakan-rakan, header footer biasanya font dia kecil je. Jangan buat font besar. Kita ada 8, just nice. Dan kita ambil tepi ni. Okay. Okay, yang ini. Different first page. Maksud dia di sini ialah nanti muka surat pertama tu lain. Okay, tak apa, saya tak nak buat ni dulu. Okay, saya tak ambil ni dulu. Okay, satu lagi. Kita boleh insert horizontal line. So dia akan automatic buat satu garis. Okay, kebiasaannya rakan-rakan kalau nak buat garis kita tekan apa? Kalau nak buat garis panjang macam ni, rakan-rakan akan tekan apa je kat keyboard? Tekan je kan yang kat sebelah nombor kosong tu kan? Buatlah sepanjang-panjang tu garisan. Tekan lama. Tekan lama sampai dia cukup satu baris. Terbabas sampai ke bawah. Delete balik. So untuk Google Docs ini, cara nak masukkan satu garis, kita tekan je insert horizontal line. So dia akan ada satu baris panjang. So now. Senangnya. Okay, kalau perasan, ini saya punya page 1. Page 2 saya pun ada juga SMK Sri Tangkap. Okay, kalau saya buka page 3, okay, cara nak pergi new page, tekan enter banyak kali pun boleh. Ataupun nak cepat, dekat keyboard tekan control enter. Automatik dia akan pergi ke muka surat yang seterusnya. So ini saya punya muka surat 3. Ini muka surat 3 saya. Okay, itu header. Footer dekat bawah kan. So biasanya, okay, saya telah insert footer. Okay, footer ni boleh juga. Kalau macam saya memang, kalau RPH saya akan letak nama saya. Okay, so ni saya kecilkan. Biasa saya akan tukar font lah. Salah font apa-apa. Okay, saya akan pergi tepi. Okay, dan kali ini saya tak nak dia warna hitam. Saya nak dia macam samar-samar. Jadi saya akan ambil, saya akan tukar warna. Text color, yang ini text color saya akan ambil lah warna grey sikit. So, SMK Sri Tangkap, footer, bawah ni nama. Okay, cara lain nak masuk ke footer, instead of kita pergi dekat insert header footer ini, saya boleh juga, okay, saya pergi dekat bahagian nama saya ni, saya double click mouse saya. Automatik dia akan buka footer ni. Okay, kata saya nak letak garis tadi kat atas. Saya ulang, saya nak letak baris juga, nak bagi macam border kan. So saya insert horizontal line. Okay. So dah jadi header footer. Okay, now saya pergi balik kat muka surat pertama saya double click yang ini. Nak bagi dia kelabu sikit lah, tak cantik betul header footer ni kalau dia pun warna hitam. Okay, saya try ambil yang ini different first page. Okay. Katakan saya masuk. Ni username sekadar untuk contoh sahaja. Okay. Okay, lihat. Ini muka surat pertama saya. Saya tulis PPD Tangkap. Sekarang ni muka surat kedua saya tulis SMK Sri Tangkap. Sepatutnya by default, bila kita buat header ni, muka surat 1 sampai muka surat berapa pun kita create, dia akan header tu sama. Tetapi untuk Google Docs, kita boleh different kan, kita boleh buat header dia lain. Muka surat 1 lain. And then nanti ini muka surat yang seterusnya jadi lain. Dengan cara yang pertama ni tadi saya double click, pastikan saya ambil ini, different first page. Okay, ini dia.
satu extra lah bonus dekat dalam Google Docs ini. Okay. That means first page je lah lain kan? Yang lain sama betul tak? Yang muka surat 2, 3 tu sama. Okay, sekarang ni saya control enter. Saya control enter tu saya pergi muka surat 4. Okay, saya nak pergi dekat sini. Okay, ni. Dekat insert lagi, saya masih dekat insert, saya pergi dekat break. Okay, section break. Alright. Sekarang ni, mana tadi muka surat 4 saya, okay ni. Dekat section break ini, saya nak tukar pula yang ini. Okay, nanti rakan-rakan tengok ya. Okay, ini muka surat 4 saya, SMK Seri Tangkak. Muka surat 1 saya tadi, PPD Tangkak. Okay, sekali lagi saya scroll bawah balik Muka surat 1 saya PPD Tangkak. Muka surat 2 saya SMK Seri Tangkak. Muka surat ni SMK, ini SMK. Kat sini jadi Jalan Paya Mas. Dia dah jadi lain. Jadi macam mana saya buat tadi tu, saya pergi dekat insert, saya ambil break. Saya ambil section break. Section break ni macam ni lah. Macam kita dah bahagikan dokumen kita itu kepada section-section. Jadi itu section yang berbeza. Ini section berbeza tapi dalam satu file yang sama. Jadi saya boleh buat. Saya boleh buatlah tukar header dia. Kita boleh buat juga yang landscape dengan portrait tu yang guna tu juga boleh juga. So nanti kita pergi, kita dah section break tu, kita tukar kita punya page setup. Ini. Dia ada this section 1 atau this section on. Yes. Ataupun whole document semualah. Ni pun boleh. Yes. Okay. Saya nak add sesuatu lah kat sini. Saya nak insert page number dekat bawah. Okay. Dekat page number ni pergi sana. Tak nak. Dia jadi macam kelang kabut kan dengan nama saya dengan page number. So saya jadilah page number. Okay. Namun nampak ada page number je. Dia jadi bercakap susah betul. Okay. Ini insert page number. Tidak. Okay, 1, 2, 3. Okay. Alright. Pada ini, saya dah sentuh header and footer. Masih bersama saya kan? Okay. Alright. Masih. Alhamdulillah. Okay. Banyak lagi, tak banyak lagi, sikit je lagi. Okay, next is table of content. Table of content ni yang menarik. Kebiasaannya, bila kita buat anak murid kita lah, bila kita minta diorang buat apa nak panggil tu? Kerja kursus ke apa ke kan? Nanti muka surat depan kan mesti kita nak buat senarai kandungan, betul? Kalau saya dulu manually lah, kira type ni apa pendahuluan ni muka surat berapa kita masuk sendiri, dia punya muka surat, belik lagi, kita buat secara manual satu persatu. Tetapi Google Docs ini kita boleh buat, kita punya Muhammad. Kita boleh buat kita punya table of content tu sangat mudah. Okay, cara dia. Ina nak gerakkan benda ni sekejap. Ini lagi. Nak darah gambar tu, biarkan. Okay, katakan dekat sini. Ina akan ambil ni style.
Okay, kita ambil tajuk dulu. Okay, senarai kandungan. Kemudian surat 2 ini, katakan Ina akan ambil ini heading 1. Sorry, ahli jawatan kuasa. Okay. Kemudian yang ini katakan memang hilang ke bawah terus. Dan jadi okay, dekat sini katakan kita akan ambil heading 1 juga. Data organisasi. Dia degil betul, dia tak nak naik atas ni. Okay. Ini catat organisasi. Lepas tu yang ini Ina ambil heading 1 juga. Katakan organisasi. Okay. Dah dia Rakan-rakan, selalunya kita nak main scroll benda ni kan. Macam kadang terbabas lah apa semua. Jadi rakan-rakan cuba tekan dekat tepi ni. Okay. Di bahagian tepi, show document outline. Jadi kat sini dah ada tau. Kalau contoh Ina pergi pada senarai kandungan, Ina klik dia akan terus pergi pada muka surat senarai kandungan ni. Kalau Ina klik pada jawatan kuasa ni, dia terus pergi pada muka surat ahli jawatan kuasa. Catat organisasi, dia terus bawa pergi ke sini. Mudah. Instead of kita nak main scroll kan. Kadang-kadang terbabas-babas scroll ni. Okay. Kita nak naik atas balik. Dekat sini ni. Okay. Now. Ina nak insert. Okay. Perhatikan betul-betul Insert. Table of content. Dia ada 2. Satu dengan page numbers. Yang ini with blue link. Okay, kita ambil dulu with page numbers. Ingat tak tadi nak buat ni? Ahli jawatan kuasa, catat organisasi, laporan mesyuarat. Dan dia akan terus tulis. Ahli jawatan kuasa ni dekat muka surat 1. Betul ke? Betul? Muka surat 1. Okay. Catat organisasi muka surat 2. Senang ke? Laporan mesyuarat muka surat 3. Okay, katakanlah kat sini kan. Nak edit tajuk ni. Sini dia tak ubah. Jangan risau. Ada tak ni? Update table of content. Dia macam refresh lah, button refresh. Tekan saja, nanti dia akan ubah. Automatically. So ini memang mudah. Lepas ni kalau kita nak buat senarai kandungan dah tak payah lagi terkial-kial nak pergi cari muka surat berapa. Nak enter manually. Okay, ini kalau Ina ambil table of content with page numbers. Okay, kalau rakan-rakan perasan tadi bila Ina hover around mouse ni, Ina klik kat sini, dia bawa kita pergi ke muka surat itu. Bagaimana? Okay, Ina tekan dia akan bawa ke sini. Okay, pergi balik. Kalau pergi laporan mesyuarat ni, klik je. Dia macam dah buat hyperlink. Terus pergi dekat muka surat laporan mesyuarat. So, pastikan kat sini dah masuk normal text lah. Okay, ini seterusnya. Okay, bagaimana pula kalau kita cuba buat dekat sini, insert table of content with blue link. Ni dia. Kalau with blue link, dia terus pautan. Macam ni.
Cuma bezanya with Blue Link ni dia tak ada ni lah, tak ada muka surat. Dia hanya bagi pautan begini. Jadi dia akan terus pergi ke muka surat yang sepatutnya. Jadi ini adalah fungsi table of content. Ni dia. Alright? Boleh? Ada tak wah kat sini? Bukan wah tu nama orang. Macam bila buat, lah tadi tu lah Kak Mazlah punya respon tu buat Ina tersenyum lah. Ya Allah senangnya. Benda ni jadi senang. Bila kita tahu senang. Tapi yang pastinya rakan-rakan, bila kita tahu ni, cuba guna. Kena guna. Sebab kalau kita tak guna nanti dia lupa. Confirm lupa. Okay, so kita check table of content settle. Dah buat. Right. Okay Okay, nak pergi dekat sini lah. Delete. Dia nak pergi kepada voice typing. One of the best feature yang Ina pun sendiri suka guna. Okay. Dia ada dekat tools. Okay, dia ada dekat tools. Dia ada dekat sini. Voice typing. So Ina tekan. So pastikan ini dia akan keluar nanti begini. Okay, rakan-rakan apa yang perlu buat ialah kalau kita tak bercakap bahasa Melayu, sila tukar bahasa dahulu. Bahasa Melayu. So kalau kita tak tukar, kita kekal tadi bahasa Inggeris, dia tak apa faham apa kita cakap. Okay, now kita click to speak. So kita boleh bercakap lah sekarang. Jadi apa sahaja yang kita tuturkan, dia akan menaik secara automatik. Tetapi ada kalanya bukanlah 100% dia akan memberi ejaan yang betul. Tapi mudahlah kerja kita. Kita tinggal bercakaplah apa sahaja, nanti dia akan menaikkan untuk kita. Jadi apa kita perlu buat seterusnya ialah mungkin semak kata apa? Tanda baca gitu. Dah habis? Tutup. Jadi inilah dia. Kadang apa yang kita cakap tu kadang adalah dia tak dapat detect, kadang disebabkan sebutan ke apa kan. Jadi ini adalah antara feature yang paling senang. Voice typing ada tak untuk ni? Yang itu saya tak pernah tengok pula. Okay, saya boleh tengok sekejap. Kalau macam saya jarang guna saya jarang guna dekat handphone sebab paparan handphone kan kadang-kadang dia agak berbeza. Saya memang suka guna dekat, okey, rasa macam saya tak nampak. Rasa macam tak ada. Kalau dekat handphone dia limit sikit dia punya function. Still can use, tapi bila dah tengok yang dekat komputer ni lebih mudah lah. Tapi nanti kalau saya terjumpa ke apa ke, nanti saya akan share, insyaAllah saya akan maklumkan. Okay, voice typing. Settle. Right, next is, apa tadi? Lupa. Oh, smart chips. Okay, rakan-rakan, setiap kali sebenarnya bila kita buka kita punya Google Docs ni, kalau rakan-rakan perasan dia akan ada alias tau. Dia macam sama-sama, dia akan ada keluar simbol alias, dia tulis typing, dia tak ingat apa ayat dia. So dekat sini, contoh yang nak buat ni, okay. Masuk dia simbol alias ni, dia akan keluar ni. People, building blocks, ada file, list, kita boleh masuk checklist, number list, bullet list ni. Boleh terus masuk media. Ini orang kata another view of the menu. Menu yang ke atas kebiasaannya sekarang ni dia ada dekat sini. Dia dah buat short. Okay, contoh. Ini ambil date. So dia akan terus masuk date 15 Mac. Okay, kita boleh tukar format. Nak tulis macam ni boleh. Nak nombor begini pun boleh. Ataupun 15 Mac.
Dan kalau rakan-rakan perasan, dia boleh terus book meeting. Okay, kalau yang tekan book meeting ni, dia terus masuk dekat kalender, right? Dia terus createkan kita punya satu perjumpaan meeting. Boleh terus create Google Meet dekat sini. So bayangkan daripada Google Docs ini, kita boleh terus create meeting. Terus masuk, dia terus pautkan dengan kita punya kalender. Itulah mudahnya sekarang ini Google Docs. Dia banyak dah. Dia dah memang orang kata tak payahlah satu persatu kita pergi. Benda ini sangat bagus berfungsi kalau kita buat macam ni lah. Kita ada satu file yang kita kongsi beramai-ramai. Okay, kita guna satu file untuk kita collaborate sama-sama. Kita cakap dalam satu file sahaja. Kalau macam contoh panitia ataupun kita ambil kecil sikit kalau kita buat PLC kan. So dekat sini kita punya dokumen, kita nak masuk kita punya meeting, butiran meeting dekat sini, laporan kita terus kat sini, ramai-ramai boleh update secara terus. Okay, benda lain kita boleh buat ialah type alias, kita boleh masukkan file. Okay, contoh ini adalah pautan file yang ada dalam kita punya Google Docs, Google Drive. Guna saja simbol alias tu. Dia banyak kat sini. Okay. Kalau rakan-rakan perasan tadi, yang ini, yang Ina buat ni kan, yang Ina tick ni, ini adalah yang kita panggil ini, checklist. Okay, contoh. Ambil ini, checklist. Poster. Bahan pautan. Ina, sekejap Okay. Kalau kita guna voice just now tu, okay, let's say kita buat kelas dengan students kan, and then we want them to speak kan, so dia punya jawapan tu akan terpapar di situ dah. Betul? Betul. Kalau dia buka voice typing ni, kemudian dia klik, dia bercakap, dia akan type lah macam mana yang berlaku sekarang ni. Okay, thank you. Dapat. Alright. So ini checklist. Kita boleh buat. Okay, ni dah settle, macam ni. Checklist ni ada juga dalam Google Sheet kan. So kalau cara lain, kalau tak guna yang alias tadi tu, yang inilah checklist. Okay. Ini bullet, ini yang tak pergilah sebab benda bagingan macam benda biasa. Okay. Smart chips. Nama alias tadi kita panggil dia smart chips. Okay. Kalau ikut alamak, Ina ada 6 minit lagi sebab Ina janji sampai 9.10-nya tak nak lama-lama. Dan Ina nak pergi pada yang terakhir ini, add-ons close it ini. Add-on ini sangat menarik especially pada guru bahasa. Dia akan membantu rakan-rakan. Rakan-rakan rasa macam, ya Allah, kenapa senangnya? Okay. Kenapa senangnya? Senangnya. Okay. Okay. Contoh, Ina ada petikan ini. Okay. Ina ambil petikan dari Google lah. Of course lah tidak Ina menaik. Okay. Kata Ina letak dekat sini. Nak kecilkan sikit. Okay. Dekat mana kita nak ambil add-ons? Dekat sini Ambil add-ons. Okay, kalau ini dah ada, so tak apa. Ambil je get add-ons. Ina ulang sekali lagi. Rakan-rakan tekan add-ons, ambil get add-ons. Okay, so dekat sini type close it. So nanti macam Ina dah install, kalau rakan-rakan just klik sahaja ni, nanti dia akan minta kita allow apa semua tu, then just click allow. Okay. Ya. Apa dia close it ni sebenarnya? Okay, Ina akan tekan add-ons, Ina close it, Ina ambil start. Okay, lihat ini sebenarnya salah satu add-ons yang memudahkan rakan-rakan untuk create latihan. Nak buat latihan untuk murid-murid kita. Okay.
Dia sama ada kita highlight atau underline. Okay, Ina tunjuk underline dulu. Okay, katakan mak ni yang tak pandai ni, tak apalah kita ambil je lah. Okay, ni Ina underline. Ina underline. Ina underline. Kadang-kadang lebih bijak lah underline lah frasa nama ke, kata nama ke apa ke, yang ini Ina main garis je. Okay, katakan 5 ni Ina dah right, okay. So now Ina akan ambil ni dulu, selected text, underline. Okay, dia akan buat ni, option 1, simple. All selected words are fully blank. Okay, create worksheet with word bank. Yang option 2 ialah with hints, dia bagi hint. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ina klik yang pertama ni dulu. Hari ni dia tak nak bagi kerjasama pula ni. Oh, situ. Oh, show. Kenapa hari ni dia tak nak menjadi? Semalam buat menjadi. Tak payah tutup ni. Apa yang akan berlaku sebenarnya ialah nanti ruangan ini dia akan kosongkan dan nanti akan ada word bank dekat bawah. Sekejap. Ingat tak puas hati? Nak buat juga lagi sekali. Nanti rakan-rakan boleh cuba. Okey, tengok ni. Dia kata please refreshing. Dia dah okey, faham. Okey, tak apa. Nak buat dekat sini. Nak buat dekat file lain sekejap. So, start. Underline, bismillah. Okey, ni dia. Rakan-rakan perasan tak? Dia dah kosongkan yang tadi Ina gariskan. Alamak, tak dapat tengok. Tengok tempat lain. Tak apa. Ina buat lagi sekali. Jangan risau. Jangan risau. Okey, Ina besarkan sikit halus benar. Tadi Ina rasa tak boleh buat sebab file itu berkongsi. Ini file Ina sendiri. Okey, contoh Ina gariskan lagi lah beberapa. Ina underline. Okey. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5 perkataan ini Ina underline. So dekat sini selected text dia underline. Okay, so Ina akan highlight lah, nak play safe. So Ina katakan ini, create worksheet with word bank. Nampak tak? Dia automatic kosongkan. Okay. Dia akan kosongkan dan ni ada sebab ada Ina punya ni. Ini word bank dia. So macam orang kata kan kita selalu buat yang isi tempat kosong. Betul lah, yelah. Perkataan ni kat bawah, ini dia. Ni word bank dia. Okay, ini kalau Ina ambil underline. Kalau Ina ambil highlight. Highlight ialah yang ini. Okay, kita highlight. Highlight. Kata cikgu bahasa suka ni, kita bagi teks kat anak murid kita, suruh mereka baca, lepas tu kita tukarkan dia jadi soalan. So kita ambil highlighted, kita nak ambil yang ini. Okey, kenapa dia tak nak jadi pula? Hilang pula. Okey, boleh jadi. Sama jugalah macam tadi. Dia akan terus jadi tempat kosong dan word bank dia ada dekat bawah. Jadi kat sini sebenarnya close it ini memudahkan kita ada satu teks dan kita boleh create, boleh buat latihan terus daripada teks tersebut. Instead of selalu kita buat manually satu-satu, jadi kita guna add-ons close it ini untuk buat untuk buat kita punya latihan worksheet. Ni bagus ni nanti ni untuk kita punya PDPR nanti.
mudah. Okay, so dah add on close it. Alright, izinkan Ina untuk lagi dalam 2-3 minit. Okay, tadi kan Ina minta rakan-rakan isi ni. Okay, mengapa? Sebab ini sebenarnya. Saya pergi ke file, version history, saya tengok ini. See version history. Dekat sini sebenarnya, saya boleh tengok siapa yang edit ini. Siapa yang edit file saya tadi. Okay, sekali lagi saya tunjuk Saya pergi dekat file, saya pergi dekat version history, see version history. Kalau yang warna hijau ini, kalau rakan-rakan tengok, ini saya yang edit. Kalau yang warna kelabu ni, scroll bawah, ini yang rakan-rakan edit tadi. So dekat sini, sebenarnya macam contoh kan, kita ada file, kita kongsi dengan rakan-rakan, kan nanti mesti berlaku lah. Alamak, aku dah buat ni tadi, siapa kacau ni, siapa delete? Kantoi. Kantoi, yes, Ustaz, betul Ustaz. Kat sini kantoi. I like. So kat sini tak boleh nak kata, tadi aku tak buat. Oh ya ke? Tak apa. Kita tunjukkan bukti kat sini. So dekat sini boleh nampak. Ini untuk yang ini dia keluar all anonymous users. Sebab saya guna account lain kan. Tapi kalau kita guna yang MOE tu, memang cantik nama. Satu-satu keluar. Macam rakan-rakan sekolah saya, hari ni saya ada share file sheet untuk update pautan WhatsApp. Saya tahu siapa yang buat. Saya tahu siapa edit pukul berapa. Saya tahu juga, saya pun boleh tahu juga siapa yang delete. Contoh, lepas ni kita boleh tahulah siapa delete orang ni punya, siapa buat. Kat sini lah Pak kata Ustaz, kantoi. Ni je. So dekat mana tadi? Dekat bahagian file version history. Okay. So rakan-rakan, nanti sebelum meninggalkan Ina, macam biasa, boleh isi sekejap borang kehadiran. Dan sementara nak isi borang kehadiran ni, mungkin ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Boleh? Ina, table of content tu kat mana? Akak cari kat mana? Okay, sekejap ya. Alamak, saya nampak kantoi pula kat sini. Sekejap. Saya selalu lupa nak buat benda ni, lupa nak ambil gambar. Dekat insert tak? Dekat insert, ni ya, table of content. Dekat sini. Dia pastikan masa kita buat tu, yang ini tadi kan, pastikan ayat-ayat ini ialah di bawah ini, heading 1. Okay, mari saya tunjuk sekejap. Alang-alang dah tanya ni, dia kata kat sini saya sekejap reload, something went wrong. Okay, kat sini saya tambah normal text, heading tu katakan macam ni, jawatan kuasa kecil. Okay, saya refresh, dia ada kat sini yang kecil, jawatan kuasa kecil. Dia akan jadi heading, okay, ingat dekat bahagian style ni, heading 1 tu yang besar, kemudian heading 2 dan heading 3. Ni rakan-rakan lagi saya tak tahu nak macam nak explain, tapi bila nampak rupa dia macam ni, rakan-rakan akan lebih faham. Kita dekat jawatan kuasa kecil ini, saya tambah heading 3. Apa katalah begini, ahli-ahli pula. So macam mana nak tekan tadi update, so dia akan. Kalau macam akak ajar sejarah kan ada topik besar, topik 1, lepas tu nanti dia ada subtopik, dan ada lagi subtopik. Inilah dia ibaratnya. Topik besar, subtopik 1, subtopik. Subtopik. Dekat sini. Kita pilih yang ini. Title is tajuk lah. Normal text is normal text biasa, text yang kita nak type.
Okey, ada apa-apa soalan lain? Rakan-rakan jangan lupa share apa tu video, full video. Yes, insyaAllah Ina akan Ina stop dulu recording ni.